hari pertama. Sebakal melakukan sepak mula pasukan Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia mengenakan jersey warna merah, sementara pasukan Maksab Melaka jersey biru. Tak pasti penonton-penonton dapat dalam live dapat nampak atau tidak, namun pasukan Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia akan menyerang dari kanan ke kiri, sementara pasukan Maksab Melaka akan melakukan serangan dari kiri skrin ke kanan. Terus antara jauh ke hadapan mencari forward. Juga bersama-sama saya sekarang kita ada Tuan Zamir daripada Maksab Malaysia, juga bakal bantu dalam melakukan sedikit dua ulasan pada perlawanan hari ini. Ya, baiklah, terima kasih kami Hakimil Haikal dan pengulas untuk petang ini. Nampak gaya ini merupakan perlawanan yang kedua bagi Majlis Sukan PDRM dan juga Maksab Melaka. Dua-dua pasukan pada perlawanan yang pertama telah pun tewas, manakala pada petang ini nampaknya kedua-dua mencari mata yang pertama. Mungkinkah daripada Majlis Sukan PDRM ataupun Maksab Melaka, dan sudah pastinya adalah mata yang berharga buat mereka. Jadi Kimel, sudah pastinya petang ini merupakan satu cabaran kerana kita melihat cuaca pada hari ini pun petang ini begitu panas, tidak seperti pagi tadi. Jadi sudah pastinya tahap kecergasan para pemain akan diuji pada petang ini. Dan sebelum daripada perlawanan ini juga, kita turut dapat saksikan perlawanan di antara
Maksak Kedah menentang Maksak Selangor yang berkesudahan 0-0, yang mana seperti yang saya katakan tadi, Kimil, para pemain diuji kecergasannya pada petang ini kerana pada pagi tadi telah pun memberikan 100%. Jadi mungkin pada petang ini mereka dikerah sekali lagi untuk memberi yang terbaik. Dan dalam masa yang sama kita dapat perhatikan serangan telah pun berubah arah daripada Maksak Melaka melakukan lontaran. Ya betul lah, daripada Cik Zamir lah, wakil Maksak Malaysia. Pemain dengan dua keadaan sebenarnya para pemain pada hari ini. Pagi tadi main dalam keadaan cuaca yang redup, dan sebenarnya bersedia juga mereka pagi tadi menerima sebarang gangguan cuaca sama ada hujan ataupun ribut. Dan bertukar pula keadaan di petang ini. Bermula perlawanan pertama pada sesi petang libatkan Maksak Kedah dan juga Maksak Selangor sudah mula panas terik. Dan setia dapat kita lihat keadaan di Padang A, Padang Suka Menanti, sedikit panas untuk kedua-dua pasukan bermain. Pun baik sekali tangkapan kemas oleh penjaga gol pasukan. Setelah itu saya akan bacakan name list untuk kedua-dua pasukan. Untuk majlis sukan Polis Raja Malaysia. Pemain untuk terus saya tangkap offside saya kira. Dan sekarang disname untuk Majlis Sukan Polis Raja Malaysia, terdiri daripada Joslan Aping, Zamri Muin, Ahmad Nizam bin Muhammad Rozi, Kamilus David, Muhammad Syafiq bin Azmi, Elvinson bin Enson, Kesavan anak lelaki Logan Adam, Khairul Izwan bin Abdullah, Muhammad Aufa Syahira bin Sabaruddin, Christopher Kelly, Muhammad Ashraf Hamidi, Muhammad Khairul bin Abdul Latif, Raja Muhammad Syarul Nizam, Dick Chenny Wiley, Muhammad Nizam bin Muhammad Nora, Kapten pasukan untuk Majlis Sukan MDRM jersey 16. Dan ada Muhammad Yusnaidi bin Muhammad Junoh, Muhammad Zulfadli bin Muhammad Ahmad Akmal, Muhammad Kaizuran bin Putra, Muhammad Faizul Hafiz bin Muhammad Fuzi, dan hari sekali Calixta Semila ataupun Janis. Kawalan oleh pasukan Maksak Melaka terus santaran jauh mencari main forward Jaya. Main 10 untuk Maksak Melaka itu ialah Ahmad Saufi bin Ibrahim. Juga dalam pasukan ialah Muhammad Syafiq Ibu Hassan, Khairul Hazwan Abdul Aziz, Rahmat bin Naimat, Abdul Syamim bin Mat Yusof, Muhammad Aziz bin Rizal, Muhammad Adli bin Ahmad. Kapten pasukan Maksak Melaka memakai jersey nombor 12 ialah Amri bin Abdullah. Kemudian ada Salamuddin bin Kamul Zaman, Muhammad Asraf bin Matno, Muhammad Syakir bin Baba, Nur Asid bin Nurdin, Muhammad Alif Daniel bin Hashim, Muhammad Saiful bin Mustafa, Muhammad Azwad bin Ma'arib, Syamil Himizal bin Abdul Rahim, Syazli Adli bin Saruddin, Tariq bin Hussein, Muhammad Amir Hassan bin Azwan, Muhammad Nur Harith bin Roslan. Dan setelah itu terus ada satu jaringan oleh pasukan Maksak Melaka. Dapat pastikan lagi apakah main yang menjadikan gol itu. Namun sebenarnya cubaan sepakan daripada keeper pasukan terkena ataupun terpias. Kena main jersey 33 untuk pasukan Maksak Melaka. Gol pertama berjaya jaringkan oleh Muhammad Nur Harith bin Roslan. Sekarang Maksak Melaka leading 1-0 menentang finalis Maksak Games tahun lepas, iaitu Majlis Sukan Polis Raja Malaysia. Nampaknya Majlis Sukan PDRM perlu lebih berhati-hati, tidak membuat silly mistake
bagi mengelakkan kesalahan-kesalahan seperti yang berlaku sebentar tadi. Sudah pastinya saya rasakan penjaga gol pasukan PDRM begitu mungkin kerana sinaran mentari mungkin yang mengganggu penglihatan beliau, tapi kita nantikan sama ada adakah mampu untuk Majlis Sukan PDRM untuk bangkit kembali ataupun Maksat Melaka akan mengukuhkan kedudukannya dengan menambah lagi gol. Sama-sama kita saksikan. Dalam masa yang sama, lontaran diberikan kepada Maksat Melaka dan saya kira nampaknya penguasaan kembali kepada Majlis Sukan PDRM dan membawa bola ke belakang dan membina semula serangan, mengatur serangan daripada bawah. Itu dia lambungan net jauh. Oh, nampaknya tidak berjaya dikawal oleh Majlis Sukan PDRM dan counter attack daripada Maksat Melaka daripada nombor 21 Syazwat Ma'arif terus dihadang oleh Majlis Sukan PDRM. Oh, itu dia, baik lambungannya. Oh, kawalan yang saya kira cukup tidak sempurna. Masih perlu, oh itu adalah tidak sepatutnya, pemain perlu lebih berhati-hati saya kira dan tidak terlalu agresif. Sepakan percuma diberikan kepada Maksat Melaka. Dan untuk makluman penonton dan hadirin juga, pada kali ini Maksat Game 2023 kita mempunyai 4 venue perlawanan yang mana salah satunya di Padang Suka-Menanti dan yang kedua Padang Mada dan Padang C di Padang Kompleks Hijau Kuning MSN dan juga Padang D di Padang SMK Tengku Abdul Malik. Jadi kita menjemput kepada penonton-penonton dan juga hadirin yang mana berada di Kedah ataupun di luar Kedah yang mahu untuk menyaksikan secara live, bolehlah datang ke sini. Dan sudah pastinya kita akan sajikan dengan kejohanan ataupun perlawanan yang cukup menarik di antara 18 badan gabungan Maksat yang mengambil bahagian, iaitu 14 buah badan gabungan, 14 buah Maksat Negeri dan juga Majlis Sukan PDRM, Majlis Sukan Angkatan Tentera, Majlis Sukan Penjara dan juga Maksat Labuan. Jadi sudah pastinya Maksat merupakan sukan yang mengetengahkan sukan kepada penjawat awam, yang mana ini adalah merupakan salah satu platform bagi penjawat awam untuk bersukan. Ya, dalam masa yang sama kita dapat perhatikan di skrin layar menunjukkan lontaran diberikan kepada Majlis Sukan PDRM. Dirampas kembali oleh Maksat Melaka.
Oh, gol. Sekali lagi kesilapan daripada Majlis Sukan PDRM. Itu jaringan daripada tendangan sebenarnya. Tendangan daripada jarak daripada luar kotak penalti saya kira. Penjaring gol nombor 33 dari Muhammad Nur Haris bin Roslan. Nampaknya dua gol daripada beliau, yang mana mungkin Majlis Sukan PDRM perlu melakukan sesuatu. Pada tahun lepas, Majlis Sukan PDRM merupakan antara pasukan pilihan yang juga merupakan semi-finalis. Finalis. Tapi apa sudah jadi, Majlis Sukan PDRM, come on, bangkit kembali. Dan juga saya difahamkan finalis untuk Maksak bola sepak pada tahun lepas juga, iaitu Maksak Terengganu juga pada tahun ini mengalami down sikit, mengalami sedikit kemerosotan, kalah pagi tadi, kalah kepada Sabah 2-1. Tapi apa sudah jadi dengan finalis kita. Jadi mungkin tak cukup panas, enjin masih belum panas. Tapi ini sudah pun perlawanan yang kedua, sepatutnya mungkin perlu lebih bersedia daripada mental dan juga fizikal. Dan itu dia bola. Oh, offside, clear offside. Betul, dan sekarang terus kawalan bola Majlis Sukan PDRM hantaran jauh mencari Christopher Kelly di depan sana. Namun ditangkap offside oleh pembantu pengadil. Baiklah, pengadil perlawanan untuk kali ini ialah saudara Zam Azwan Khan, dibantu dua orang pembantu pengadil, Hafiz Hazmi dan juga Siti Nuraida. Pegawai keempat untuk perlawanan ini ialah saudara Muhammad Ridwan. Dan terus penguasaan pasukan Maksak Melaka hantaran jauh mencari winger di bahagian sini. Terus gerakan oleh pemain lincah ini untuk satu cross tinggi, namun sedikit terbias untuk keluar sepakan gol untuk Maksak Melaka. Bukan saya, Majlis Sukan PDRM. Majlis Sukan PDRM perlu melakukan setup ataupun perlu settle down supaya lebih tenang menerima asakan-asakan daripada pasukan Maksak Melaka, kerana kita lihat dua gol daripada pasukan Maksak Melaka ini nampak seperti boleh diatasi dengan tanpa unforced error dibuat oleh para pemain Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia. Dan terus lontaran jauh mencari Christopher Kelly. Saya ingat betul main ni sebab agak unik nama beliau. Dan sementara itu terus serangan Majlis Sukan PDRM dipatahkan oleh barisan pertahanan Maksak Melaka yang bertindak cemerlang setakat 17 minit di separuh masa pertama ini. Hantaran ke dalam. Dan sekarang satu hantaran jauh oleh pemain veteran Majlis Sukan PDRM gagal mencari rakan sepasukan. Di hadapan sana ialah dapat kita kenal pasti nombor jersey beliau, nombor 6 untuk Majlis Sukan PDRM, Muhammad Syafiq bin Azmi. Seperti tadi gagal menerima hantaran daripada belakang dilakukan oleh rakan sepasukan beliau. Terus lontaran untuk pasukan Maksak Melaka. Pada anda yang berada dalam live, untuk dapatkan update-update terkini
apa lawanan apa ke, lawanan game-game tadi ke, anda semua boleh layari ataupun lungsuri Facebook Maksab Malaysia. Setakat skor ataupun result yang ada dengan saya akan bacakan result untuk sesi pagi hari pertama. Sukan Maksab Perak berjaya menundukkan Negeri Sembilan 5-0. Terengganu finalis ataupun pemenang Maksab tahun lepas. Maksab Akur 2-1 dengan Maksab Sabah. Wipers Wilayah Persatuan Kuala Lumpur seri dengan Maksab Selangor 1-1. Pasukan tuan rumah Maksab Kedah menang 1-0 hasil jaringan tunggal oleh pemain 1007 di awal-awal separuh masa pertama sebenarnya menentang Maksab Pahang. Majlis sukan PDRM terpaksa akur dengan kuatan tenaga-tenaga baru daripada Maksab Perlis 2-0 tewas, sementara Maksab Melaka tewas 1-0 dengan Maksab Pulau Pinang, Johor dan juga Majlis Penjara Malaysia. Johor menang 3-2. Dan akhir sekali perlawanan Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia seri dengan Maksab Kelantan. Terus sepakan percuma untuk pasukan Maksab Melaka. Terus sepakan jauh mencari main forward di hadapan sana. Jaya juga menangi bola. Kembali kawalan pasukan Maksab Melaka. Satu crossing mencari main yang berbahaya, cubaan mendapatkan hat-trick sebenarnya untuk beliau. Nombor 33 untuk pasukan Maksab Melaka, Muhammad Nur Harid bin Roslan menjadi duri dan daging sebenarnya untuk pasukan Majlis Sukan PDRM. 2 gol berjaya dapatkan oleh beliau hasil gerakan-gerakan licik masuk mengacau-ngacau pertahanan dan juga menjaga gol pasukan Majlis Sukan Polis di Raja Malaysia. Ini main yang saya sebutkan, mempunyai sudut tubuh yang baik, bermain di bahagian forward pasukan Maksab Melaka. Muda sebenarnya main ini, fitness level memang top. Tadi itu serangan Majlis Sukan Polis Raja Malaysia. Gerakan Muhammad Syafiq bin Azmi, kandas pula terkena main pertahanan pihak lawan. Tadi itu ada satu terjahan sedikit kasar untuk berhentikan perlawanan. Saudara Zam Azwan Khan menghadiri perlawanan pada hari ini. Kita di 10 minit terakhir separuh masa pertama. Bersama dengan saya, kita ada Encik Zamir, orang besar Maksab ni, dengan kita, lagi membantu memberikan sikit ulasan. Itu dah percubaan jarak jauh daripada Maksab Melaka sekali lagi daripada nombor 33. Dibawa oleh Majlis Sukan PDRM, tidak berjaya lepas, tapi masih lagi dalam penguasaan Majlis Sukan PDRM. Itu dia satu turning yang cukup baik daripada pemain 15, pemain nombor jersey 15 daripada Majlis Sukan PDRM. Maksab Melaka tidak perlu terburu-buru kerana mereka telah pun dihadapan dengan 2-0, manakala Majlis Sukan PDRM sudah pastinya perlu memikirkan satu strategi yang berkesan bagi sekurang-kurangnya memperoleh mata sama
memperoleh, mereka perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 2 gol setakat ini. Dan itu dia 1-2 baik daripada Majlis Sukan PDRM. Oh, lemah try daripada pemain Majlis Sukan PDRM, Christopher Kelly bernombor jersey 11 9, maafkan saya, nombor Khairul Izwan Abdullah. Dan menghampiri ke 7 minit terakhir, nampak gayanya permainan, tempo permainan tidaklah terlalu agresif. Melaka nampaknya boleh bermain saja, tidak perlu gusar. Okey, nampaknya info yang baru kami terima, perlawanan di antara Majlis Sukan Penjara dan juga Majlis Sukan ATM di Padang C. Penjara telah pun mendahului dengan satu jaringan berbalas kosong. Itu dia, satu tangkapan yang cukup baik daripada penjaga gol Majlis Sukan PDRM. Tidak, PDRM kembali mengatur langkah, mengatur gerak. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena kepada Majlis Sukan PDRM pada petang ini. Dan mungkinkah mereka perlu segera memikirkan mungkin untuk half time pada masa rehat ini, mereka perlu memikirkan sesuatu untuk kembali bangkit. Kita juga dalam masa yang sama ingin perlawanan berlangsung secara sehat, yang mana kita boleh saksikan pada masa kini sepakan percuma diberikan kepada Mak-Sak Melaka dan dibawa oleh pemain jersey nombor 6 dan cross. Tapi masih lagi dalam kawalan Mak-Sak Melaka. Itu dia lambungan jauh. Sepakan yang saya kira baik tapi sedikit lemah. Mungkin on target, tapi sekiranya mungkin kalau sepakan itu kuat sedikit ataupun mungkin saya rasa boleh cuba lagi, ada peluang. Nampaknya PDRM perlu memikirkan sesuatu mengenai pertahanan mereka. Itu dia penguasaan kembali kepada Majlis Sukan PDRM dan diberikan kepada pemain nombor jersey 6 Syafiq Azmi, dibawa masuk, cut in. Masih lagi dalam kawalan, disekat oleh pemain daripada Mak-Sak Melaka. Sayang, gerakannya cukup baik, saya kira cukup baik, tapi sedikit mungkin di hadapan, mungkin jika beliau dapat passing kepada rakan sepasukan mungkin, ataupun mencari rakan sepasukan mungkin adalah lebih baik. Sepakat gol lah untuk pasukan Mak-Sak Melaka. Mengambil sikit masa sebenarnya. Main ini ada seorang pemain Mak-Sak Melaka, saya kira mengalami kecederaan, superstar mereka Muhammad Nur Harith bin Roslan yang telah menjaringkan 2 gol
Di awal-awal babak separuh masa pertama tadi, paksa dibawa keluar sebentar untuk mendapatkan rawatan di luar padang. Terus player on kata mengadil. Kawalan oleh barisan pertahanan pasukan Maksat Melaka, terlepas pula sebenarnya. Terus keluar bola lontaran untuk Majlis Sukan PDRM, Muhammad Faizul Hafiz bin Muhammad Fuzi. Cari Christopher Kelly saya kira untuk terus clearance dibuat. Tiada pemain menunggu di hadapan. Para forward pasukan Maksat Melaka kelihatan telah pun turun sedikit demi sedikit untuk membantu barisan pertahanan. Tak mahu membiarkan Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia mendapatkan gol di akhir-akhir babak separuh masa pertama. Untuk anda yang baru bersama kami, keputusan semasa Maksat Melaka menentang Majlis Sukan PDRM, kedudukan semasa adalah 2-0. Maksat Melaka mendahului dengan 2, manakala Majlis Sukan PDRM masih lagi kosong. Majlis Sukan PDRM merupakan finalis pada edisi tahun lepas. Sudah pastinya kita menjangkakan Majlis Sukan PDRM akan ataupun perlu membuat sesuatu, perlu comeback jika masih ingin dalam permainan, kerana Majlis Sukan PDRM masih berbaki satu perlawanan sahaja lagi. Jadi sudah pastinya mungkin pihak pengurus ataupun coach daripada Majlis Sukan PDRM akan berbuat sesuatu ataupun akan mengatakan sesuatu kepada anak buahnya semasa waktu rehat sebentar saja lagi. Gol! Itu dia baru saja diperkatakan tadi. Gol yang dijaringkan menerusi sepakan corner kick. Cukup cantik jaringan daripada pemain Majlis Sukan PDRM bernombor jersey 6 Muhammad Syafiq bin Azmi. Itu merupakan antara gol yang cukup baik setakat ini di dalam kejohanan yang kita anjurkan, dan tertipu nampak gayanya penjaga gol Maksat Melaka, Yusnan Syafiq bin Abu Hassan. Jadi 2-1 keputusan semasa, yang mana masih Majlis Sukan PDRM ketinggalan dengan 1 gol. Jadi come on Majlis Sukan PDRM, comeback. Mungkin boleh, masih ada masa lagi, ada second half masih ada lagi. Jadi sudah pastinya itu dia, saya rasakan Maksat Melaka. Itu dia, separuh masa pertama telah pun tamat. Jadi keputusan 2-1 dengan kedudukan semasa Maksat Melaka 2, Majlis Sukan PDRM 1. Dan kita berjumpa sebentar saja lagi.
Saya ASP Muhammad Asmar Ramdan bin Mahmud, bertugas di IPD Vietfield sebagai ahli majlis Persatuan Bola Sepak PDRM. Untuk kejohanan maksad pada tahun 2023 ini, saya dilantik sebagai pengurus pasukan untuk kejohanan pada tahun ini. Untuk pemain pasukan PDRM untuk kejohanan maksad pada tahun 2023 ini, kita kumpulkan pemain daripada Pulau Kuala Lumpur, Kontijen Kuala Lumpur, Bukit Aman, Sabah dan Penang. Untuk pelepasan pemain pada tahun ini, kita tak ada masalah. Cuma kita terdapat sedikit kegangan kerana pada seperti yang kita tahu, pada minggu lepas kita menghadapi PRN di 6 buah negeri. Kebanyakan anggota-anggota kita bertugas di pilihan raya. Jadi latihan pusat pada tahun ini sedikit kurang daripada tahun seperti mana yang tahun lepas disebabkan oleh kekangan tugas pilihan raya negeri baru-baru ini. Untuk pada tahun ini, kita masih kekalkan gabungan pemain-pemain lama dan juga pemain baru, di mana sebahagian player dari tahun lepas, dan juga untuk tahun ini kita ada ambil player-player barulah untuk ketengahan bakat-bakat baru untuk tahun ini. InsyaAllah dengan kebolehan para jurulatih, pemain-pemain yang telah sedia ada pada tahun ini, insyaAllah di mana-mana kita tahun lepas kita tahu kita dapat nombor 2 Dewas di tangan Terengganu pada final. InsyaAllah kita akan mara lagi ke final tahun ini insyaAllah, dan kita akan bawa pulang dengan kejayaan menjadi juara maksad bersepak pada tahun 2023 ini. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Rashid. Pangkat saya Korporal dalam pasukan PDRM. Saya bertugas di Kontijen Pulau Pol dan saya dilantik sebagai Head Coach untuk kejohanan maksad 2023. Persiapan saya yang sedia maklum daripada manager saya tadi, kita terlibat dengan PRN di 6 buah negeri. So masa yang kita ada sangat-sangat singkat, dan preparation saya untuk tahun ni, formation saya 4-4-3 dan 4-4-2, bergantung pada keadaan. Legend dan pemain harapan saya. Saya punya kapten lah, ASP Tuan Nizam. Daripada pemain muda, saya punya striker. Kami akan bagi persembahan terbaik, perlawanan yang sengit. InsyaAllah dengan kemampuan yang budak-budak player saya ada ni, kami akan sampai ke final dan menjuarai maksad 2023. Yang sengit, yang setahu saya Perlis lah dalam grouping itu. Nama saya SP Muhammad Luqman bin Wadin daripada Majlis Sukan PDRM. Harapan daripada Majlis Sukan adalah pasukan PDRM untuk memberikan persaingan yang terbaik lah dalam kejohanan bola sepak masak pada kali ini, yang mana kami harapkan keputusan yang terbaik lah, kalau boleh perbaiki keputusan pada tahun lepas iaitu naik johan, dan target pada kali ini sekurang-kurangnya final lah untuk pasukan bola sepak PDRM. Pasukan pilihan, saya ingat Selangor. Kata-kata akhir daripada ni, saya doakan segala perjalanan dipermudahkan dan pasukan PDRM memberi persaingan yang terbaik lah dalam kejohanan masak pada kali ini. Kami dari Majlis Sukan PDRM, nantikan kami. Here we go! Tamat separuh masa. Bakal bermula separuh masa kedua sepak mula bakal dilakukan oleh superstar Mak-Sak Melaka, jersey 33, berumur 26 tahun. Memang saya buat research tadi tentang main ini kerana mempunyai fizik atau susuk tubuh yang sangat fit sebenarnya. Main nombor 33 untuk Mak-Sak Melaka, Muhammad Nur Harid bin Roslan. Terus sepak mula bermula separuh masa kedua. Melaka leading 2-1 dengan finalis untuk Mak-Sak Games 2022 tahun lepas.
Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia. Untuk kepada anda yang baru masuk dalam live, selamat datang. Jangan lupa untuk tap like dan juga sharekan kepada rakan-rakan anda di Facebook. Live dibawakan khas oleh kami di 720 Sports TV dengan Maksat Malaysia. Juga bersama dengan saya ke ini ialah Encik Zamir, wakil daripada Maksat Malaysia, akan membantu memberikan ulasan sepanjang perlawanan. Baik, pada anda yang kurang jelas sebenarnya dalam skrin, yang sedang melakukan serangan dari kanan layar kaca ke kiri ialah pasukan Maksat Melaka, manakala Majlis Sukan Polis Raja Malaysia akan melakukan serangan dari kiri ke kanan. Semua 3-3 gol setakat ini di perlawanan ini semuanya boleh saya katakan miracle goal ataupun gol yang magic sebenarnya. Bermula daripada tampanan oleh Muhammad Nur Harith bin Roslan semasa keeper PDRM sedang melakukan sepakan, dan juga satu try di luar kotak penalti. Sementara pasukan Majlis Sukan Polis Raja Malaysia berjaya mendapatkan satu gol betul-betul di hujung separuh masa yang pertama melalui sepakan corner cantik saudara Muhammad Syafiq bin Azmi, merangkap keeper pasukan Maksat Melaka Muhammad Nur Syafiq Abu Hassan seperti tadi untuk gol pertama Maksat Melaka. Maksat DRM, maafkan saya. Itu juga seperti yang dikatakan oleh rakan pengulas, saya merasakan dua gol yang pertama yang dicipta oleh Maksat Melaka merupakan gol mudah sebenarnya. Gol mudah yang mana mungkin boleh diselamatkan oleh penjaga gol. Tapi gol yang ketiga yang diciptakan oleh Maksat Melaka melalui tendangan sudut, itu merupakan satu gol yang ajaib. Yang itu merupakan miracle goal yang setakat ini sepanjang kejohanan, saya rasa itu merupakan gol yang terbaik setakat ini. Hari pertama, mungkin esok kita dapat menyaksikan lagi gol-gol yang menarik. Panjang lagi perjalanan kita untuk hari ini. Untuk hari ini mungkin sampai di perlawanan ini saja, tapi esok kita masih ada lagi dan akan bersiaran. Dan untuk makluman penonton dan juga hadirin yang hadir, kita kejohanan Maksat Game 2023 bola sepak akan berlangsung sehingga hari Ahad. Jadi insya-Allah kepada mana-mana penonton ataupun orang ramai yang berada berdekatan di Kedah ataupun di luar Kedah dijemput untuk datang dan menyaksikan perlawanan antara 18 badan gabungan Maksat yang menampilkan sudah pastinya aksi-aksi yang menarik. Dan pada hari esok, iaitu pada Jumaat, perlawanan pertama di Padang Suka-Menanti akan menyaksikan pertembungan di antara Maksat Perak bertemu dengan Maksat Sabah pada pukul 8 pagi, dan seterusnya pada pukul 9.30 akan menyaksikan pertembungan menarik di antara Maksat Kedah bertemu dengan dengan Maksat Kuala Lumpur. Jadi kepada hadirin penonton, bolehlah datang ke sini di Suka-Menanti untuk menyaksikan perlawanan kita ataupun Maksat Game bola sepak pada hari esok. Di samping itu juga di Padang B, iaitu Padang Mada, akan menyaksikan pada pukul 8 pagi esok Johor akan bertemu dengan Majlis Sukan Angkatan Tentera,
Dan seterusnya pada pukul 9.30 Maksak Penang akan bertemu dengan Majlis Sukan PDRM. Jadi sudah pastinya Majlis Sukan PDRM perlu mencari sekurang-kurangnya satu mata daripada perlawanan pada hari ini menentang Maksak Melaka. Dalam masa yang sama dapat kita saksikan serangan yang telah dilancarkan oleh, nampak gayanya clean tackle daripada Maksak Melaka. Sayang sekali sebenarnya. Saya fikir Maksak ataupun Majlis Sukan PDRM perlu lebih kreatif dalam mencipta peluang, dan itu dia bola tidak dapat diselamatkan ataupun diambil oleh pemain daripada Maksak Melaka, pemain nombor berjersey 10. Jadi kepada hadirin sekalian ataupun penonton-penonton, jangan lepaskan peluang untuk kita masih ada esok, masih ada lusa, masih ada Ahad. Ahad kita akan menyaksikan perlawanan akhir pemenang-pemenang di Stadium Darul Aman. Jadi sudah pastinya penonton adalah dijemput, kemasukan adalah percuma. Dan itu dia, bola telah pun keluar, dan lontaran daripada Majlis Sukan PDRM. Baik. Lambungan yang baik. Saya kira mungkin telah offside. Sayang. Itu dia cross daripada Khaizuran bin Putra bernombor jersey 19. Itu dia clean tackle daripada Maksak Melaka. Larian, nampak gayanya. Ini adalah satu peluang. Go! Pemain yang sama dari Maksak yang sama, Maksak Melaka. Pemain nombor jersey 33, Muhammad Nur Harith bin Roslan. Hat-trick daripada beliau, berumur masih muda, 26 tahun. Jadi apa sudah jadi kepada Majlis Sukan PDRM dalam kesempatan untuk mereka mencari mata penyamaan, tetapi Maksak Melaka menambah lagi jaringan yang ketiga menerusi orang yang sama. Jadi sudah pastinya ini merupakan suatu yang saya kira cukup special buat pemain nombor 16 daripada Maksak Melaka. Dan sekali lagi bola dirampas dalam kawalan Majlis Sukan PDRM. Tapi sayang sekali buntu di serangan. Jadi kalau kita boleh menyaksikan sekali lagi replay, ini dia gol yang ketiga daripada Maksak Melaka. Saya kira cukup menarik larian yang ditunjukkan dan juga individual skill yang mungkin pertahanan Majlis Sukan PDRM perlu lebih mengawal pemain nombor 33 dengan lebih ketat. Dan jika penonton dapat menyaksikan, saya kira Majlis Sukan PDRM perlu, kalau tadi 100%, pada kali ini saya kira mereka perlu memberikan 200% dalam perlawanan pada kali ini, kerana sudah pastinya mereka perlu sekurang-kurangnya mendapat satu mata, kerana pada perlawanan yang pertama mereka telah pun tewas. Jika mereka tewas, nampak gayanya serangan yang telah dilancarkan oleh Maksak Melaka.
Di wing kanan lambungan yang rendah tapi masih lagi dalam penguasaan mereka daripada pemain 17. Pendek saja. Tidak berjaya untuk menghantar kembali. Dan akhirnya lontaran diberikan kepada Mak Sak Melaka. Jadi dalam intensiti pada waktu petang ini sudah pastinya para pemain akan mengalami keletihan kerana perlawanan kita dijalankan secara karnival, yang mana pada pagi tadi para pemain telah pun bermain dan pada petang ini mereka bermain untuk perlawanan yang kedua. Sudah pastinya ketahanan mental dan fizikal mereka diuji. Dan dalam masa yang sama pemain nombor jersey 10 daripada Majlis Sukan PDRM, jersey nombor 10 Muhammad Aufa Syahir bin Sabaruddin dimasukkan menggantikan pemain Muhammad Syafiq bin Azmi bernombor jersey 6. Jadi sudah pastinya pemain perlu memberikan yang terbaik dalam intensiti perlawanan yang cukup rancak di sebelah sesi petang pada kali ini. Ya, betul lah apa yang Encik Zamir katakan tadi. Semakin ke penghujung perlawanan semakin tinggi intensiti yang ditunjukkan oleh para pemain kedua-dua pasukan. Dengan keadaan cuaca yang panas ini, nampaknya kesemua ke-22 orang pemain yang berada di dalam padang masih menunjukkan level of fitness yang tinggi. Tidak kira lah berada di peringkat umur yang masih muda ataupun wakil-wakil veteran. Seperti yang saya katakan, ini satu antara baik daripada pemain veteran jersey 17 Mak Sak Melaka Nur Rasid bin Nordin. Main ini juga yang sudah pun berumur 50-an, mewakili Mak Sak Melaka dalam kejohanan Mak Sak Games olahraga. Sprinter abang ni 4 kali 100 meter dan juga 100 meter, wakili Mak Sak Melaka dalam Mak Sak Games olahraga. Jadi kita tidak boleh memandang rendah kepada para pemain veteran yang mendaftarkan diri untuk bermain di Mak Sak Games tahun ini. Sekarang lontaran ke dalam milik Mak Sak Melaka. Terus saja penguasaan masih sama sebenarnya, berbalas-balas serangan di antara Majlis Sukan PDRM dan juga Mak Sak Melaka. Dan ini dia superstar untuk Mak Sak Melaka, sudah pun mendapatkan hat-trick betul-betul lah di hari pertama kejohanan. Masih banyak lagi masa bang, jangan tunjuk taring awal sangat. Hari itu terus kawalan milik Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia lebarkan untuk tukar arah serangan. Nombor 10 untuk Mak Sak PDRM Muhammad Aufa Syahir bin Sabaruddin.
antara pemain yang termuda untuk Majlis Sukan Polis Raja Malaysia, baru saja berumur 25 tahun dan ada cut in ke dalam. Namun gerakan gagal mencari rakan sepasukan, miscommunication saya kira telah pun melepaskan atau membiarkan dummy itu berlaku, namun tiada rakan sepasukan untuk menyudahkan ataupun menyempurnakan gerakan serangan daripada Majlis Sukan Polis Raja Malaysia. Dan kita di 15 minit terakhir lawanan, Maksab Melaka masih leading 3 gol daripada orang yang sama, hat-trick Muhammad Nur Harid bin Roslan. Antara 1 gol PDRM melalui sepakan penjuru yang cantik sebenarnya, mungkin goal of the day dari pemain muda Majlis Sukan Polis Raja Malaysia, Muhammad Syafiq bin Azmi. Dan terus ada satu sepakan percuma 22 meter dengan tiang gol bakal diambil oleh Muhammad Khairul bin Abdul Latif untuk Majlis Sukan PDRM, namun sedikit overpower ataupun terkuat sepakan beliau, terus melalui saja atas tiang gol, menarik nafas lega pemain-pemain pasukan Maksab Melaka. Inilah peluang untuk Maksab Melaka mengawal keadaan, sudah pun leading dalam keadaan selesa saya kira. 2 mata jurang di antara Maksab Melaka dan juga Majlis Sukan PDRM. Berbaki 14 minit atau 13 minit di separuh masa kedua ini. Hanya perlu possess the ball Tidak perlu melakukan kesilapan-kesilapan mudah ataupun force error, namun ada kena tangan seorang pemain Majlis Sukan PDRM, Ahmad Nizam bin Umar Rozi. Terus cuma untuk Maksab Melaka. Sepakan percuma yang diambil oleh Maksab Melaka, yang mana satu dadaan yang baik, namun dirampas kembali oleh Majlis Sukan PDRM dan counter attack yang dimulakan daripada tapi yang berjaya dipatahkan, dan sekali lagi daripada pemain veteran Maksab Melaka, satu hantaran. Begitu bertenaga pemain ini. Pemain nombor jersey 33 daripada Maksab Melaka, Muhammad Nur Harid bin Roslan, yang hampir pasti menjadi, saya kira, man of the match bagi perlawanan ini jika sekiranya beliau tidak dikenakan kad merah. Dan saya kira para pemain Maksab Melaka hanya perlu untuk mengekalkan saja kedudukan ini, kerana mereka masih ada baki perlawanan pada hari esok. Dalam masa yang bersama kita dapat lihat satu counter attack yang berjaya dilakukan oleh Majlis Sukan PDRM daripada pemain jersey nombor 9. Kawalan satu mungkin cutback, satu rembatan kencang daripada pemain nombor 4, namun melepasi palang gol. Sayang sekali sebenarnya, peluang sudah pun berada di hadapan namun tidak dapat dimanfaatkan. Dan dalam masa yang sama kita dapat saksikan pemain Maksab Melaka mengalami kecederaan, pemain jersey nombor 2, dan petugas perubatan telah pun masuk untuk memberikan rawatan. Perlu diingatkan, pemain bermain dalam intensiti yang saya kira cukup tinggi, yang memerlukan pemain sentiasa dalam keadaan yang bersedia. Dan kita mungkin sekejaplah saja lagi kita akan menyaksikan lebih ramai pemain akan tumbang ataupun akan jatuh dalam minit-minit yang terakhir. 10 minit yang terakhir, saya kira, come on PDRM, you have to do something.
2 gol yang dicari sekurang-kurangnya, dan Mak Sak Melaka hanya perlu mempertahankan mungkin strateginya perlu menggunakan strategi yang sama, mungkin akan bermain secara defensif. Itu dia, saya kira Mak Sak Melaka betul menggunakan posisi bertahan defensif, dan kita dapat melihat hanya seorang sahaja di sebelah atas dan yang lain kembali untuk membantu defensif pasukan Mak Sak Melaka. Apa sudah jadi? Apa sudah jadi kepada Majlis Sukan PDRM? Siapa akan penjuru? Satu lagi. Inner post tidak berjaya dan dikeluarkan. Itu dia pemain veteran, pemain jersey nombor 17. Namun satu tackle daripada pemain nombor 16 Majlis Sukan PDRM. Ya, betul apa yang Saudara Zamir katakan akan mengulas saya untuk hari ini. Pasukan Mak Sak Melaka sudah pun kelihatan menggunakan posisi bertahan. Sementara lain pula yang berlaku di kem polis Raja Malaysia. Mereka masukkan pemain-pemain untuk melakukan serangan all out attack vs all out defense sebenarnya untuk di masa-masa akhir separuh masa kedua ini. Kita sedikit gangguan penglihatan sebenarnya untuk para penonton, kerana terik juga sebenarnya matahari di bumi suka menanti ni. Betul-betul lah fight dengan kamera by one sebenarnya, hadapan dengan kamera. Jadi maafkan kami untuk kualiti penyiaran ataupun kualiti video yang sedikit berkurang. Setelah itu terus satu serangan oleh Mak Sak Melaka melalui pemain veteran mereka Nur Rashid Nordin setelah tadi. Cubaan mencari pemain di bahagian dalam gagal, tiada pemain yang berada di kawasan itu. Terus counter attack lancarkan Majlis Sukan PDRM. Satu try dan terkena palang pula. Kali ini palang pula yang menjadi musuh dalam selimut untuk Majlis Sukan Polis di Raja Malaysia. Satu sepakan baik melalui pemain ini, jersey 9 Khairul Izwan bin Abdullah. Sudah pun terkena ataupun berjaya mengalahkan menjaga gol pasukan Mak Sak Melaka Syafiq Abu Hassan seperti tadi. Namun berjaya menarik nafas lega pemain-pemain Mak Sak Melaka dek kerana diselamatkan oleh palang. Dan seperti yang saya katakan tadi, dalam minit-minit yang terakhir kita akan melihat pemain akan mula jatuh seorang demi seorang dek kerana intensiti perlawanan yang cukup tinggi, yang mana ditambah dengan cuaca yang begitu terik pada petang ini. Jam sebenarnya telah menunjukkan 6.44, tapi matahari masih lagi terik. Jadi ini adalah satu cabaran kepada para pemain Mak Sak, yang mana saya kira Majlis Sukan PDRM masih lagi belum berputus asa. Masih ada masa yang berbaki.
Jadi itu dia. Sebenarnya saya ingin memuji kepada Maksak Melaka yang mana walaupun mereka sudah pun di hadapan dengan 3 gol, tetapi masih lagi menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi sebenarnya dalam mengatur serangan menentang Majlis Sukan PDRM. Menunjukkan disiplin yang tinggi bersama-sama. Okey, dalam masa yang sama kita dapat saksikan bola dihantar kepada pemain nombor 10 dan lambungan daripada Majlis Sukan PDRM. Sayang sekali sebenarnya. Nampaknya corner sekali lagi kepada Majlis Sukan PDRM. Mungkinkah gol akan terhasil seperti gol yang pertama yang dihasilkan tadi? Itu dia. Autopus. Sayang sekali. Ditahan oleh pemain Melaka. Nampak gayanya bola kembali ke PDRM. Tetapi berjaya dirampas kembali oleh Maksak Melaka dan kini kembali pula kepada Majlis Sukan PDRM. Dan pemain-pemain menunjukkan kepenatan sebenarnya. Walaupun bermain hanya 30 minit tetapi berikutan intensiti dan cuaca yang terik menyukarkan atau meletihkan para pemain pada petang ini. Jadi itu dia lontaran diberikan kepada Majlis Sukan PDRM. Dan ini dia replay. Sayang sekali. Sayang sekali sebenarnya. Peluang keemasan kepada Majlis Sukan PDRM untuk menambah jaringan. Tapi mereka masih tidak berputus asa. Clean tackle daripada pertahanan Maksak Melaka. Pemain nombor 5 Rahmat bin Naimat. Itu dia yang menunjukkan prestasi yang cemerlang, yang cukup cemerlang. Kita di 2 minit terakhir perlawanan Maksak Melaka menentang Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia. Hanya 2 minit saja lagi dan saya rasa sudah official lah sebenarnya. Kemenangan berpihak 3 mata penuh untuk pasukan Maksak Melaka. Berjaya menundukkan antara favourite tim di dalam Maksak Games 2023 ini, pasukan Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia. Sebagai percuma inside terus oleh main veteran Rasid Nordin sebentar tadi, namun gagal mencari rakan sepasukan. Masih dalam kawalan Maksak Melaka cari main forward superstar mereka. Terus walaupun sudah leading jauh dengan jurang mata 2, namun pasukan Maksak Melaka masih terus mengasak, mengganggu barisan pertahanan pasukan Maksak pun Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia. Terjatuh striker itu, namun play on kata pengadil. Tiada kesalahan di situ. Terus masih ada peluang untuk Majlis Sukan PDRM berada dalam posisi onside. Satu cross mencari striker, namun sayang, 1000 kali sayang. Tandukan daripada main itu
meliar terbang terus melalui saja goalpost itu. Samping itu telah pun diangkat 3 minit masa tambahan oleh pegawai keempat perlawanan Encik Muhammad Ridwan tu tadi. Jadi berbaki 3 minit lagi. Macam-macam boleh berlaku. Apa yang kita lihat sudah hampir pasti kemenangan milik pasukan Mak Sak Melaka. Namun dengan 3 minit masa tambahan ini masih terbuka lagi peluang ataupun masih cerah peluang untuk Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia sekurang-kurangnya mendapatkan satu lagi tambahan gol untuk membantu mereka juga sedikit di poin untuk cumulative point perkumpulan nanti. Sementara itu pertukaran untuk Mak Sak Melaka masukkan main berjesi nombor 15 iaitu Muhammad Ashraf bin Mat Noor dan mengeluarkan Amirul Syamim bin Mat Yusof jersey 6. Saya rasa pertukaran taktikal untuk pasukan Melaka mahu lebih bertahan sebenarnya di penghujung perlawanan. Sementara itu tolakan sikit jauh daripada Christopher Kelly. Dapatkan sepakan gol untuk sukan Mak Sak Melaka. Tenang menjaga gol Mak Sak Melaka ini. Syafiq bin Abu Hassan ingin bermain-main dengan masa. Sudah pun leading 3-1. Terus mencari forward pasukan onside kata linesman di hujung sana. Berbahaya sebenarnya pemain jersey 33 ini, target man untuk pasukan Mak Sak Melaka. Menunggu sahaja hantaran-hantaran yang dibuat oleh rakan sepasukan di bahagian bawah untuk merangka serangan daripada long ball bawah. Hantaran ke dalam untuk pasukan Mak Sak Melaka di saat-saat akhir oleh Muhammad Alif Daniel bin Hashim. Terus ingin mencari Syazli Adli bin Sarudin, namun berjaya dihalang oleh pertahanan Majlis Sukan PDRM di hujung sini. Terenjauh ada satu kasaran berlaku, terus saja free kick diberikan kepada Majlis Sukan PDRM. Ingin laju mengambil, mengarahkan ke semua rakan sepasukan berada di hadapan. Satu sepakan lambung jauh ke hadapan. Namun baik sekali pertahanan yang ditunjukkan oleh pasukan Mak Sak Melaka. Dan terus saja tamat perlawanan. Tahniah diucapkan kepada pasukan Mak Sak Melaka. 3 mata berjaya dibawa pulang, menang 3-1 ke atas Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia. Terima kasih juga kepada rakan mula saya Encik Zamir daripada Mak Sak Malaysia sendiri. Dan tamatnya perlawanan maka berakhirlah hari pertama Mak Sak Games 2023 bagi sukan bola sepak. Baiklah, jangan ke mana. Saya ingin update untuk jadual esok. Bermula jam 8 pagi kami akan sajikan perlawanan menarik di antara Mak Sak Perak menentang Mak Sak Sabah. Kedua-dua pasukan ini berjaya menang dengan PDRM dan juga Melaka pada sesi pagi hari pertama ini. Dan bakal disambung dengan perlawanan Kedah tuan rumah bakal menentang Mak Sak Kuala Lumpur. Terima kasih, sekian saja daripada kami. Jumpa esok.